Aku tak sangka rehat di kampung nenek akan jadi kisah yang mengubah hidupku. Hai, nama aku Aisyah. Aku berumur 23 tahun. Aku seorang pelajar pendidikan yang penat dengan kesibukan kota Kuala Lumpur dan syarat dengan teori-teori mengajar kanak-kanak yang belum pandai mengeja nama sendiri. Aku pergi ke kampung nenek di Gerik, Perak, untuk cuti seminggu, mengharapkan suasana tenang dan tiada halangan selain nenek dan Pak Lang, lelaki tua yang menjaga kebun nenek sejak aku kecil. Tapi kali ini, Pak Lang tiada di situ. Nenek menyambut aku di beranda rumah kayu mereka yang sederhana, mengenakan baju kurung kapas bercorak bunga, cermin matanya tergantung di hujung hidung. Pak Lang sekarang duduk dengan anak dia di bandar, nak rawatan, katanya sambil memeluk aku erat, bau sabun kelapa yang menusuk hidung. Hatiku tiba-tiba rasa sayu. Tapi jangan risau, aku dah ambil orang baru. Tambah nenek dengan senyuman misteri yang buat aku rasa curiga. Orang kampung juga ke? Aku tanya, mengangkat kening. Lebih kurang, dia ni namanya Razali. Baru sampai bulan lepas. Pandai buat kerja macam Pak Lang, mungkin lagi bagus. Nenek menjawab sambil matanya bersinar nakal. Tiba-tiba aku terdengar bunyi kapak memancung kayu dari belakang rumah, dari arah kebun buah yang bersempadan dengan stor kayu. Aku berjalan perlahan ke arah bunyi itu dan di situ aku nampak Razali. Bukan lelaki tua berkulit gelap dan topi lusuh seperti yang aku bayangkan, tapi seorang lelaki tinggi, gagah, berkulit sawo matang dengan otot lengan seperti sungai beralun di bawah kulitnya. Dia memakai kemeja kotak-kotak lengan digulung hingga siku dan kasut but kulit yang sudah lusuh. Tapi yang paling buat aku terpaku adalah pandangan matanya yang tenang dan penuh keyakinan bila dia sedar aku di situ. Assalamualaikum. Dia menyapa dengan suara dalam yang lembut, seperti madu lebur di api kecil. Aku membalas salam itu, terasa panas menjalar di leher yang bukan kerana panas tengah hari. Aku Aisyah cucu nenek, aku memperkenalkan diri. Dia tersenyum kecil, hampir malu, kontras dengan postur kasar yang seperti dilahirkan untuk menjinakkan kuda dan badai. Aku Razali, katanya sambil hulurkan tangan. Dah lama dengar pasal kau. Apa? Baik ke? Aku balas, menggenggam tangannya lebih erat dari yang aku rancang. Bergantung, jawab dia dengan sinar mata yang membuat aku tertanya-tanya. Nenek kata kau tengah belajar nak jadi cikgu? Aku cepat-cepat potong. Ya, nak ajar budak-budak. Dia ketawa. Kurang sikitlah, aku ni orang ladang. Aku lega ketawa. Jangan risau, aku takkan ajar kau apa-apa yang kau tak mahu. Dia juga ketawa, bunyi yang hangat buat hatiku tergetar. Malam itu, kami makan di beranda, roti bakar, keju berperisa bawang putih dan sup kacang yang nenek kata boleh ubat hati yang sedih. Razali datang dengan baldi susu segar, duduk di anak tangga, seolah dia bukan ahli keluarga, tapi juga bukan orang luar. Jadi engkau nak jadi cikgu? Dia bertanya sambil nenek pergi ambil lagi roti. Nak jadi cikgu yang bagus? Jawab aku sambil kacau susu dengan sudu perlahan. Cikgu yang buat budak-budak rindu nak datang sekolah esok. Katanya tanpa pandang aku, seolah dia tahu sangat apa maksud itu. Aku terkejut. Kau suka budak-budak? Aku suka orang yang sabar mengajar. Dia balas akhirnya memandang aku. Kau ada mata yang pandai dengar sebelum bercakap. Aku hanya senyum malu. Angin malam membawa detik itu seolah terlalu berharga untuk diungkap kata-kata. Esoknya, Razali menjaga pagar, ternakan dan kebun. Aku mula cari alasan untuk berada di mana dia, untuk dengar suaranya, lihat pandangannya yang buat aku rasa macam aku benda yang dia tak sangka jumpa antara pokok jagung dan ayam berkokok. Tapi malam Rabu, semuanya berubah. Langit penuh bintang, seperti semesta berkumpul untuk tengok kami. Aku duduk di buaian beranda, buku di pangkuan, dan pen hampir habis dakwat. Cuba tulis idea projek membaca tapi kosong. Mata aku asyik pandang ke unggun api, tempat Razali duduk, berlenggang dengan sebatang kayu kacau bara api. Dia buat teh serai untuk tenangkan fikiran aku, katanya. Nenek seperti biasa bijak, cakap dia nak jalan-jalan walaupun hampir tengah malam. Dia bagi ruang untuk kami. Aku dengan kaki telanjang bergoyang perlahan, Razali dengan ketenangan yang bukan ketiadaan, tapi kehadiran yang berbeza. Kalau kau sampai sini, like video ni, subscribe dan komen dari mana kau tengok aku. Aku baca semua, suka tahu siapa yang ada di sana. Kau pandai tulis? Dia tanya tanpa angkat mata dari api. Bergantung hari, aku jawab. Hari ni tak. Kertas ni lebih kosong dari fikiran aku.
Dia ketawa perlahan. Mungkin kau kena rileks sikit. Aku pandang dia. Kau buat apa nak rileks? Aku dengar lagu. Jawab dia akhirnya pandang aku. Kau suka lagu macam ni ke? Aku kata sambil ambil telefon. Pasang lagu pop antarabangsa. Apa pendapat? Aku tanya. Aku lebih suka lagu kampung. Lagu kau ni pelik. Dia ejek. Pelik kau? Aku balas ketawa. Zaman aku, lagu untuk menari. Katanya, mata berkilat kenang zaman. Boleh jer nak menari. Aku cabar. Bangun dari buayan. Kalau tak ada harmoni pun badan boleh goyang. Dia ketawa, bangun juga. Betul ke? Tunjuklah. Aku gugup, tak berapa mahir tarian macam ni, tapi aku cuba. Aku tunjuk macam mana aku menari sendiri kat majlis. Aku kata. Dia angguk. Aku mula bergerak, rasa canggung tapi cuba mainkan badan dan pinggul. Papan lantai beranda berbunyi renyah. Kau menari elok, dia puji tiba-tiba. Cakap nak pujuk je tu? Aku cakap betul. Aku hulur tangan. Mari sini, orang ladang tua. Aku ajar kau. Dia ragu sekejap, pegang tangan aku. Tangan dia panas, kering tapi kuat. Aku tarik dia ke tengah cahaya bulan dan api, bayang menari di dinding kayu. Telefon masih pasang lagu pop perlahan, tapi malam ni seolah-olah lagu itu untuk kami saja. Macam ni? Aku tanya sambil letak tangan di bahu dia dan gerakkan dia perlahan, macam waltz biasa. Ya, aku sahut sambil senyum. Jangan pijak kaki aku, kalau pijak aku angkat kau. Setuju? Aku bisik. Di bawah langit yang seolah-olah dilukis khas malam itu, kami menari. Bukan macam di ballroom, bukan untuk tontonan sesiapa. Menari macam orang yang baru temui rentak yang sama. Gerak Razali kasar tapi ada keanggunan yang mengejutkan. Macam badan dia tahu apa hati dia masih cuba sorok. Perlahan jarak kami dekat. Lengannya peluk pinggang aku dengan lembut, buat aku terhenti nafas. Wajah kami hampir bersentuhan. Lagu masih berdetik tapi jauh. Macam dunia tutup suara supaya kami dengar apa yang penting saja. Kau hebat? Dia bisik. Mata tak lepas dari aku. Ni kali pertama orang cakap macam tu, aku jawab dengan senyum gemetar. Orang tak pandai tengok betul, aku tambah. Kami diam, tak bergerak tapi jantung berdebar lebih kuat dari muzik, udara penuh janji yang tak terucap. Lagu habis, kami masih pegangan tangan, diam, macam masa bagi pinjam untuk kami. Aisyah, suara dia lembut, aku letak jari di bibir dia, tak payah cakap apa-apa. Dengan perlahan, yakin tapi penuh hormat, aku dekat dan cium dia. Rasa macam minum air sejuk di hari panas, mudah, perlu, sempurna, tiada tergesa, tiada grand, cuma tahu cium itu permulaan yang dah berakar. Ringan tapi dalam, macam aku milik tempat itu, ladang jauh dari segalanya. Dia senyum, kecil, malu, buat aku cair. Mari ikut aku, dia tanya sambil hulur tangan lagi. Mana? Mana-mana kau nak? Aku pandang lama mata dia. Tiada tekanan, cuma jemputan, kejujuran. Baiklah, aku bisik. Kami berjalan berpegangan tangan bukan ke bilik tetamu aku tidur, tapi ke rumah kecil belakang. Sederhana, almari kayu, lampu minyak tergantung di dinding, tapi masa itu tempat paling selesa di dunia. Dengan lembut dia berpaling ke aku, diam, tunggu macam biasa, sabar dan hormat. Boleh peluk aku lagi? Aku tanya dengan suara halus. Dia tak jawab dengan kata, cuma tarik aku perlahan, macam tahu yang terbaik tak patut tergesa. Di situ, dalam kasih yang lebih kuat dari kata, kami temui satu sama lain dengan jujur, yakin, belajar tentang diri kami. Dalam diam dan pandangan yang kata, jangan pergi. Tiada bunyi, lampu minyak buat bayang halus di dinding kayu, angin luar bisik di daun jambu, tenang macam daun yang dah kenal musim luruh, perlahan, semula jadi, macam baca buku lama, cuba ingat peta nak pergi lagi. Masa seolah-olah lipat untuk kami. Dia peluk aku kuat, pelindung selamanya, macam aku rapuh, tapi tak lemah. Kekuatan lembut dia buat, aku rasa selamat. Dengan lembut yang temui, tiada kata terbuang. Cuma kami, dua hati berdetak sama irama. Kemudian dia kata, kau akan pergi tak lama lagi, aku akan rindu. Aku pun sama, aku jawab tanpa berpaling, tapi genggam tangan dia. Tapi bukan selamat tinggal. Ya, bukan, dia setuju. Kami diam lama, dunia luar terus bergerak, cicak menyanyi, pokok bergoyang, sungai mengalir, tapi masa seolah terhenti, beri kami ruang hidup bersama sebentar.
Hari-hari di kampung nenek terus berlalu, dan aku makin tak sangka pertemuanku dengan Razali boleh mengubah pandanganku tentang hidup dan cinta. Pagi-pagi di Gerik, udara segar menusuk hidung, aku bangun dengan rasa tenang yang tak pernah aku rasa di kota Kuala Lumpur. Setiap pagi, aku akan turun ke dapur kayu nenek, di mana bau kopi panas dan kuih-muih tradisional memenuhi ruang. Nenek, dengan senyuman manisnya, selalu menyambut aku dengan secawan kopi dan cerita-cerita lama tentang kampung dan keluarganya. Razali pula sudah menjadi sebahagian dari rutin harian aku. Dia bukan sahaja menjaga kebun dan ternakan, tapi juga menjadi teman bicara yang membuat aku rasa selesa. Kami sering duduk bersama di bawah teduhan pokok rambutan, berbual tentang impian dan harapan. Aku mula belajar banyak tentang kehidupan kampung yang selama ini aku pandang sebelah mata. Dari cara dia menjaga lembu dengan sabar, memperbaiki pagar yang rosak, hingga membuat teh serai yang wangi, semuanya penuh dengan keikhlasan dan ketenangan yang aku rindu. Suatu petang, ketika matahari mulai condong ke barat, nenek mengajak aku ke kebun getah yang terletak agak jauh dari rumah. "Aisyah, kau kena tengok sendiri macam mana orang kampung kita hidup," kata nenek sambil menyuap aku sepotong kue. Dalam perjalanan ke kebun, aku dan nenek berbual tentang perubahan zaman dan bagaimana anak muda sekarang mudah terpengaruh dengan kehidupan kota yang serba mewah tapi penuh tekanan. Razali datang menyusul kami dengan motosikal lama miliknya. Dia berhenti di sebelah aku dan nenek, lalu menghulurkan tangan untuk bantu aku turun dari motosikal. Aku rasa sesuatu yang hangat mengalir dalam dada, macam ada ikatan yang tak dapat dijelaskan. Kami berjalan bersama menuju ke batang getah yang sedang disadap. Di situ Razali menunjukkan cara yang betul untuk mengumpul getah agar pokok tidak rosak. Aku perhatikan gerakannya yang cekap dan sabar. Hati aku makin terpaut dengan lelaki ini. Malam itu, selepas makan malam yang sederhana, kami duduk di beranda rumah nenek. Suasana sunyi hanya diiringi bunyi jangkrik dan angin malam yang sepoi-sepoi bahasa. Aku memperhatikan Razali yang sedang mengasah pisau kecil dengan penuh ketelitian. Wajahnya tampak tenang dan serius, berbeza dengan sikap riangnya di siang hari. Aku terfikir, mungkin lelaki ini punya cerita yang belum dia ceritakan pada sesiapa. Aku cuba membuka topik. "Razali, kau dah lama kerja di sini?" Dia berhenti sejenak, pandangan matanya menerawang ke langit malam yang gelap bertabur bintang. "Dah lebih 5 tahun, jawabnya perlahan. "Tapi asal aku bukan dari sini, Aisyah. Aku asal dari sebuah kampung kecil dekat Hulu Perak. Aku datang ke sini sebab ada keluarga nenek dan juga sebab aku nak cari kehidupan yang lebih tenang." Aku mendengar dengan penuh minat, rasa ingin tahu tentang kisah hidupnya yang tersembunyi. "Kau macam orang yang suka hidup sederhana, kan?" Aku bertanya. Dia tersenyum. "Ya, aku suka suasana kampung, jauh dari hiruk-pikuk bandar. Tapi kadang-kadang aku juga teringat masa lalu yang tak selalu indah. Aku tak mahu memaksa, tapi aku tahu ada sesuatu yang dia simpan rapat-rapat." Malam itu, kami berdua duduk berdekatan, seolah-olah kedua hati kami mulai saling memahami tanpa perlu banyak kata. Hari-hari seterusnya, aku semakin dekat dengan Razali. Aku mula membantu di ladang, belajar tentang tanaman jagung, kacang tanah, dan cara menjaga ayam kampung. Setiap kali aku berada dekat dengannya, aku rasa ada getaran yang aneh dalam hati aku, sesuatu yang aku tak pernah rasai sebelum ini. Dia bukan sahaja lelaki kuat dan berdikari, tapi juga seorang yang penuh kasih sayang dan perhatian. Pada suatu petang yang suram, aku duduk di tepi sungai kecil dekat ladang. Air mengalir tenang, memantulkan bayangan pokok-pokok yang bergoyang perlahan. Razali duduk di sebelah aku, memandang jauh ke arah air. "Aisyah," dia berkata perlahan, "aku rasa aku mula jatuh hati pada kau." Jantung aku berdegup kencang, tapi aku cuba simpan perasaan itu dalam-dalam. "Aku pun rasa sama, Razali," aku jawab lembut, menoleh ke arahnya. Malam itu, di bawah sinaran bulan purnama, aku dan Razali duduk di beranda, tangan kami bertaut, hati kami berbicara tanpa kata. Aku tahu, perasaan ini lebih dari sekadar persahabatan. Tapi aku juga tahu, minggu aku di kampung ini semakin hampir ke penghujung. Aku mula bertanya dalam hati, apakah kisah kami akan berakhir di sini, atau adakah sesuatu yang lebih besar menanti kami? Tiba-tiba, aku terdengar suara langkah kaki di belakang rumah. Aku menoleh, dan apa yang aku lihat buat darah aku sejuk membeku. Langkah kaki itu berat dan berirama, semakin mendekat ke arah beranda rumah nenek.
Aku berdiri perlahan, hati berdegup laju, terasa seolah-olah semuanya jadi sunyi kecuali bunyi itu. Razali yang duduk di sebelah aku juga menoleh, matanya tajam seperti sudah sedia menghadapi sesuatu yang tak dijangka. Bayangan seseorang muncul di celah-celah cahaya lampu minyak yang tergantung di dinding kayu rumah. Aku coba mengenali siapa, tapi bayangan itu kabur, seperti bayang-bayang yang datang dari masa lalu. Tiba-tiba seorang lelaki berwajah keras dan tubuh sasa melangkah keluar dari gelap malam. Wajahnya tidak asing, tetapi aku tak pernah melihatnya di kampung ini sebelum ini. Dia memakai baju kemeja lengan panjang yang digulung, seluar jin lusuh dan kasut getah yang sudah lama dipakai. Matanya penuh dengan kemarahan yang tersembunyi, dan dia memandang terus ke arah Razali dengan penuh dendam. "Razali," suaranya dalam dan tegas, "kita perlu bercakap." Razali berdiri dengan tenang, tapi ada ketegangan dalam tubuhnya yang tidak dapat disembunyikan. "Apa engkau nak, Johan?" Dia balas dengan suara yang lebih rendah tapi tetap kuat. Aku terkejut. "Johan, aku coba mengingat, tapi nama itu asing dan tidak pernah aku dengar sebelum ini." Aku menahan nafas, coba memahami apa yang sedang berlaku. Nenek tiba-tiba muncul dari dalam rumah, wajahnya berubah serius, seolah sudah tahu siapa lelaki itu. "Johan, apa hal kau datang sini malam-malam begini?" Nenek tanya, suaranya lembut tapi tegas. Johan tidak menjawab, hanya memandang aku dan Razali dengan penuh amarah. Aku mula rasa takut dan tidak pasti apa yang akan berlaku seterusnya. Razali melangkah ke hadapan, berdiri tegak di depan aku, melindungi aku dengan tubuhnya. "Kau tak patut kacau hidup aku dan Aisyah," katanya dengan nada yang penuh amaran. Johan mengeluarkan sesuatu dari dalam poketnya, tapi aku tidak dapat lihat dengan jelas apa itu. Aku menggenggam tangan Razali lebih erat, jantung aku berdegup kuat. Aku tahu malam ini bukan sekadar malam biasa. Ada sesuatu yang tersembunyi di antara mereka, sesuatu yang akan mengubah segalanya. "Kau ingat kau boleh lari dari masa lalu kau begitu saja?" Johan berkata dengan suara bergetar marah. Razali membalas dengan tenang. "Aku sudah coba tutup semua itu, tapi kau selalu muncul." Aku masih terpaku, tidak tahu harus buat apa. Nenek melangkah ke depan, coba meredakan ketegangan. "Semuanya sudah berlalu, Johan. Jangan bawa masalah kau ke sini." Tapi Johan hanya menggeleng. "Aku tak akan berhenti sampai aku dapat apa yang aku mahu." Aku lihat Razali menundukkan kepala seketika, kemudian mengangkat wajahnya dengan mata penuh tekad. "Kalau kau nak perang, kau akan dapat perang. Tapi bukan di sini, bukan dengan aku." Johan memandang aku sekejap, lalu menoleh dan berlalu ke gelap malam tanpa sepatah kata lagi. Aku terkejut dengan kehadiran lelaki itu dan apa yang baru saja aku saksikan. Razali memegang aku perlahan. "Maafkan aku, Aisyah. Aku tak pernah nak bawa masalah ni kat engkau." Aku tersenyum walaupun jantung masih berdegup kencang. "Tak apa, aku nak tahu siapa engkau sebenarnya." Nenek memanggil kami masuk ke rumah dan aku duduk termenung, memikirkan apa yang baru saja berlaku. Siapa Johan? Apa kaitannya dengan Razali? Dan mengapa malam yang sepatutnya tenang berubah jadi penuh misteri dan ketegangan? Aku tahu, kisah aku di kampung ini belum berakhir. Malah, mungkin baru sahaja bermula. Aku lihat Razali, lelaki yang selama ini aku percayai, menyembunyikan sesuatu yang besar. Dan aku, Aisyah, terperangkap di tengah-tengah rahsia dan janji yang belum terungkap. Apa yang akan terjadi selepas ini? Aku belum bersedia untuk tahu, tapi aku tahu aku tak boleh lari. Malam itu menjadi titik perubahan dalam hidup aku, dan aku hanya mampu bertanya, apa rahsia yang Razali sembunyikan selama ini? Malam itu aku duduk termenung di beranda rumah nenek, hati masih berdebar-debar, dan pikiran ligat memikirkan kejadian tadi. Suasana yang sebelum ini tenang dan nyaman tiba-tiba berubah menjadi penuh misteri dan ketegangan. Aku masih terbayang wajah Johan yang penuh kemarahan dan bagaimana Razali cuba menghadapi situasi itu dengan tenang, walaupun jelas dia menyimpan luka lama yang dalam. Aku tahu, malam ini bukan sekadar malam biasa di Kampung Gerik.
Esok paginya, aku bangun dengan rasa berat di dada. Walaupun udara pagi yang segar dan bau tanah basah selepas hujan mampu membangkitkan semangat, aku masih tidak mampu menghilangkan perasaan resah yang menguasai jiwa. Nenek menyambut aku dengan senyum manis dan secawan kopi hangat, tetapi aku tahu dia juga risau dengan kehadiran Johan semalam. Aisyah, jangan risau. Razali ini anak baik. Cuma ada cerita yang dia tak pernah kongsi dengan sesiapa. Nenek berbisik sambil menyuapkan kuih talam kepada aku. Aku mengangguk perlahan, cuba menguatkan hati. Aku tahu aku perlu bercakap dengan Razali untuk tahu apa sebenarnya yang sedang berlaku. Aku cari dia di ladang, di mana dia sedang membaiki pagar kayu yang patah. Mata dia kelihatan penat, tapi senyuman dia buat aku rasa sedikit lega. Razali, aku mula, aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan. Aku nak kau percaya aku dan aku nak kau ceritakan semuanya. Dia berhenti dari kerja, pandang aku lama. Aisyah, aku takut kalau aku cerita, kau akan lari, katanya perlahan. Aku pegang tangan dia erat. Aku takkan lari, Razali. Aku nak tahu siapa engkau sebenarnya. Dia menghela nafas panjang, kemudian duduk di bangku kayu di tepi ladang. Baiklah, tapi kau kena janji, jangan cakap pada sesiapa lagi. Razali mula bercerita tentang masa lalunya yang penuh liku. Dia dulunya tinggal di sebuah kampung kecil di Hulu Perak, di mana keluarganya terlibat dalam masalah hutang dan pergaduhan dengan sebuah kumpulan samseng tempatan. Johan, lelaki yang datang malam tadi, adalah sebahagian dari kumpulan itu. Mereka pernah bersahabat, tapi persahabatan itu retak selepas satu kejadian yang hampir meragut nyawa Razali. Selepas itu, Razali melarikan diri ke Gerik untuk mencari kehidupan yang lebih tenang dan menjauhkan diri dari masa lalu yang kelam. Aku mendengar dengan penuh perhatian, hati aku pedih mendengar kesusahan yang Razali alami. Tapi aku juga kagum dengan keberanian dia untuk memulakan hidup baru di kampung nenek. Kenapa Johan datang ke sini? Aku tanya. Dia masih mahu aku bayar hutang lama dan dia tak mahu aku hidup bahagia. Jawab Razali dengan wajah muram. Tapi aku takkan bagi dia rosakkan hidup aku lagi. Aku memeluk Razali erat, cuba beri kekuatan yang dia perlukan. Kita akan hadapi semua ni bersama, Razali. Kau tak keseorangan. Dia tersenyum, wajahnya lembut dan penuh harapan. Aku tahu saat itu, perasaan aku terhadap Razali semakin dalam, bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai seseorang yang aku mahu berada di sisinya dalam apa jua ujian. Hari-hari berikutnya, aku lebih banyak meluangkan masa dengan Razali. Kami berkebun bersama, menanam jagung dan kacang tanah sambil berbual tentang masa depan. Aku mula merancang projek pembelajaran untuk kanak-kanak di kampung ini dengan harapan dapat memberikan sesuatu yang bermakna pada masyarakat. Razali pula membantu aku dengan penuh kesungguhan, membuatkan aku rasa aku bukan sahaja mendapat teman, tapi juga sokongan yang kukuh. Tetapi walaupun aku cuba fokus pada masa depan, bayangan Johan dan rahsia yang Razali simpan sentiasa menghantui fikiran aku. Aku tidak tahu bila masalah itu akan kembali menyerang atau sejauh mana kita mampu bertahan. Satu perkara yang pasti, aku sudah terlibat dalam kehidupan Razali lebih dari yang aku sangka, dan aku tidak mahu melepaskan peluang untuk bersama lelaki yang sudah mencuri hatiku itu. Suatu petang, ketika kami sedang membersihkan kawasan sekitar ladang, terdengar bunyi motosikal mendekat dari jauh. Aku dan Razali saling berpandangan, hati berdebar kencang. Siapakah yang datang pada waktu senja itu? Adakah Johan kembali, atau ada sesuatu yang lebih mengejutkan menanti kami? Aku mengatur nafas, bersiap sedia untuk apa sahaja yang akan berlaku. Apa yang akan terjadi seterusnya? Aku masih belum tahu. Tapi malam itu menjadi titik permulaan kepada sesuatu yang lebih besar dan penuh misteri. Motosikal itu semakin hampir. Bunyinya memecah keheningan petang yang damai di kampung Gerik. Aku berdiri di sisi Razali, jantung berdegup kuat, menunggu siapa yang bakal muncul. Motosikal tua berwarna hitam itu berhenti di hadapan kami, dan seorang lelaki muda turun dengan langkah tenang. Wajahnya cerah dan bersih, memakai baju tee berwarna putih dan seluar jeans yang sedikit lusuh. Dia tersenyum sambil melambaikan tangan ke arah kami. "Assalamualaikum," katanya lembut. "Saya Hafiz, jiran baru di kampung ni, baru pindah dari Kuala Kangsar." Aku dan Razali saling berpandangan, sedikit lega melihat kehadiran lelaki itu bukan membawa ancaman. Aku membalas salamnya dan memperkenalkan diri.
Saya Aisyah, ini Razali. Selamat datang ke kampung kami. Hafiz tersenyum mesra. Terima kasih, saya harap boleh kenal ramai orang di sini. Kami bertiga duduk di bawah pokok rambutan, berbual santai tentang kehidupan kampung dan suasana baru. Aku perhatikan Hafiz dengan teliti. Ada sesuatu yang menyenangkan tentang dirinya. Cara dia bercakap dan tersenyum buat aku rasa selesa. Razali pula nampak sedikit berwaspada, mungkin kerana dia masih belum kenal siapa lelaki ini betul-betul. Hari-hari berikutnya, Hafiz sering datang ke ladang nenek. Dia membantu kami membersihkan kawasan, membawa alat-alat pertukangan dan kadang-kadang bercerita tentang kehidupannya di bandar. Aku mula rapat dengan Hafiz, berkongsi cerita dan gelak tawa, tetapi aku juga tidak lupa kepada Razali yang sentiasa ada di sisi. Kadang-kadang perasaan aku jadi keliru, antara kasih yang mula mekar dengan Razali dan keakraban yang terjalin dengan Hafiz. Suatu petang, aku dan Hafiz duduk di tepi sungai kecil yang jernih, melihat air mengalir perlahan. Aku bertanya, "Hafiz, apa yang buat engkau pindah ke kampung ni?" Dia menghela nafas. "Saya nak lari dari kesibukan bandar dan cari ketenangan. Tapi sebenarnya saya juga sedang cari jawapan tentang keluarga saya yang dah lama hilang." Aku terkejut. "Keluarga hilang? Macam mana pula?" Hafiz cerita tentang adiknya yang hilang sejak beberapa tahun lalu dan bagaimana dia berharap dapat mencari petunjuk di kampung ini. Aku rasa tersentuh dengan kisahnya dan aku tahu dia bukan sekadar lelaki biasa yang datang ke kampung ini dengan niat biasa. Ada rahsia yang tersembunyi di balik senyumannya yang manis. Razali mula perasan perubahan dalam aku. Dia lihat aku semakin akrab dengan Hafiz dan dalam diam hatinya mula resah. Suatu malam, aku dan Razali duduk di beranda rumah nenek. Aku cuba jelaskan perasaanku. "Razali, aku rasa keliru. Kau penting dalam hidup aku, tapi Hafiz juga ada tempat dalam hati aku." Razali diam, memandang jauh ke arah bulan yang bersinar. "Aisyah, aku faham. Tapi engkau kena ingat, hati engkau kena jujur dengan diri sendiri." Malam itu kami berdua duduk dalam keheningan, hati penuh pertanyaan dan perasaan yang sukar diungkap. Aku mula sedar, aku bukan sahaja berdepan dengan rahsia yang Razali simpan, tapi juga dengan perasaan yang kompleks antara dua lelaki yang berbeza dalam hidup aku. Aku tertanya-tanya, adakah cinta aku kepada Razali akan tegar menghadapi cabaran? Atau adakah Hafiz membawa harapan baru yang aku sendiri tak sangka? Beberapa hari selepas itu, aku ternampak Razali berbual serius dengan nenek di dapur. Aku cuba mendengar, tapi mereka hanya bertukar pandangan dan senyuman penuh rahsia. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan dan aku rasa aku perlu tahu. Aku mula rasa terasing, seperti pencatur dalam permainan yang aku tidak faham peraturannya. Suatu malam, ketika aku sedang menulis di meja belajar dalam bilik kecil aku di rumah nenek, telefon aku bergetar. Ada mesej masuk dari nombor yang tidak dikenali. Senek terbuka dan padam. "Aisyah, berhati-hatilah dengan Hafiz. Dia bukan siapa yang kau sangka." Jantung aku berhenti seketika. Siapa yang hantar mesej ni? Dan apa niatnya? Aku terdiam, berfikir apakah mesej ini benar atau sekadar gurauan. Tapi sesuatu dalam hati aku berkata, aku perlu waspada. Hidup aku di kampung ini semakin rumit, penuh dengan rahsia dan teka-teki yang belum terjawab. Aku tahu, perjalanan aku belum selesai. Aku perlu cari jawapan sebelum semuanya terlambat. Apa yang aku harus buat? Aku harus percaya pada Razali, atau adakah aku akan terus tertipu dengan Hafiz? Malam itu aku tidur dengan penuh tanda tanya dan ketakutan yang tersembunyi. Aku tahu esok membawa cabaran baru yang lebih besar dan lebih menguji hati aku. Aku masih terkejut dengan mesej yang datang itu, seperti petir di tengah malam yang tenang. Berhati-hatilah dengan Hafiz, dia bukan siapa yang kau sangka. Kata-kata itu bergema dalam fikiran aku, membuat jantung berdegup laju dan kepala penuh tanda tanya. Aku cuba menenangkan diri, tapi hati aku penuh keraguan. Aku mula mempersoalkan segala-galanya. Siapa sebenarnya Hafiz? Dan mengapa ada orang yang mahu aku berjaga-jaga? Pagi esoknya, aku cuba bersemuka dengan Razali tentang mesej itu. Dia memandang aku dengan serius. "Aisyah, kau kena percaya aku. Aku tahu Hafiz lebih dari kau. Aku akan jaga engkau." Aku tahu dia cuba melindungi aku, tapi aku juga rasa aku perlu tahu kebenaran. "Razali, aku perlukan bukti, bukan sekadar janji." Aku balas dengan suara yang agak tegas. Dia diam sejenak,
kemudian menarik aku ke dalam pelukan. Percayalah, apapun yang berlaku, aku takkan biar kau terluka. Malam itu, aku buat keputusan untuk sendiri menyiasat Hafiz. Aku ambil telepon dan cuba cari maklumat tentang dia, cuba mengorek setiap petunjuk yang boleh aku temui. Di media sosial, aku jumpa beberapa gambar Hafiz bersama seorang wanita dan seorang kanak-kanak. Tapi tiada maklumat lanjut yang boleh dipercayai. Aku mula rasa macam aku menyelam dalam lautan misteri yang semakin dalam. Hari-hari di kampung semakin sibuk, aku cuba fokus pada projek pembelajaran yang aku rancangkan untuk anak-anak kampung, tapi bayangan Hafiz dan mesej misteri itu sentiasa menghantui. Aku perhatikan Hafiz dengan lebih teliti setiap kali dia datang ke ladang nenek. Ada sesuatu dalam matanya yang aku tak boleh tafsir, kadang-kadang penuh kehangatan, tapi kadang-kadang bersembunyi sesuatu yang gelap. Suatu petang, aku terdengar perbualan antara nenek dan Razali. Mereka berbicara dalam bisikan, wajah mereka serius, seperti sedang membincangkan hal penting. Aku cuba mendengar, tapi hanya terdengar kata-kata seperti rahsia, bahaya, dan jangan beritahu Aisyah. Aku rasa seperti berada di tengah-tengah permainan yang aku tak tahu peraturannya. Aku mula rasa terpinggir dan tertipu. Dalam kekusutan itu, Razali datang menghampiri aku. Aisyah, aku tahu kau rasa tertekan, tapi kau kena kuat. Kau bukan seorang diri. Aku menatap matanya yang penuh keikhlasan dan kejujuran. Aku tahu dia ikhlas, tapi aku juga takut rahsia yang dia simpan akan memusnahkan segalanya. Aku bertanya dalam hati, adakah aku bersedia untuk terima segala yang tersembunyi? Malam semakin larut, aku duduk di beranda rumah nenek, angin malam menyapu wajah. Aku cuba menulis dalam buku catatan aku, tapi kata-kata sukar keluar. Aku teringat malam pertama aku bertemu Razali, bagaimana dia membuat aku rasa tenang dan diterima. Tapi kini, segala yang indah itu mula terancam oleh bayang-bayang misteri yang semakin dekat. Tiba-tiba, telefon aku bergetar lagi. Kali ini panggilan masuk dari nombor yang sama dengan mesej tadi. Aku mengambil nafas dalam-dalam, kemudian tekan jawab. Suara di hujung talian lembut tapi penuh peringatan. Aisyah, jangan percayakan Hafiz, dia ada agenda tersembunyi. Kau perlu berhati-hati, nyawang kau mungkin dalam bahaya. Suara itu hilang sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut. Aku terdiam, rasa takut dan bingung bercampur menjadi satu. Aku menatap langit malam yang gelap, bertanya pada diri sendiri, siapa sebenarnya yang aku boleh percaya? Aku tahu aku tak boleh terus hidup dalam ketakutan, tapi aku juga takut dengan apa yang mungkin menanti aku di depan. Dalam hati aku berjanji, aku akan cari kebenaran walau apapun risikonya. Aku tak mau jadi mangsa rahsia dan tipu daya. Tapi aku juga risau, adakah aku sudah terlalu jauh dalam permainan ini? Dan adakah aku akan selamat keluar dari kegelapan yang mula menelan hidup aku? Malam itu, aku tidur dengan hati yang berat, penuh dengan persoalan yang belum terjawab dan ketakutan yang tidak terungkap. Aku tahu, esok membawa babak baru dalam kisah hidup aku yang semakin rumit. Aku hanya mampu berharap, aku masih cukup kuat untuk menghadapinya. Aku tidak pernah sangka hidup aku akan berubah begitu cepat, seperti kisah dalam novel yang penuh dengan drama dan rahasia. Tapi itulah yang sedang berlaku di depan mata aku sekarang. Kehidupan yang selama ini aku anggap sederhana dan tenang, tiba-tiba menjadi gelap dengan bayang-bayang yang tak pernah aku duga. Suatu pagi, selepas subuh, aku terjaga dengan bunyi ketukan perlahan di pintu bilik aku. Aku bangun perlahan, hati berdebar, dan membuka pintu dengan hati-hati. Di hadapan aku berdiri nenek, wajahnya serius tapi penuh rahasia. Aisyah, kita perlu bercakap, katanya dengan suara rendah. Aku mengangguk, mengajak nenek duduk di ruang tamu kecil rumah nenek yang penuh dengan perabot kayu lama dan bunga kering di pasu kecil. Nenek menghela nafas panjang. Ada sesuatu yang nenek belum pernah cerita pada engkau. Aku menunggu dengan sabar, walaupun rasa gugup menjalar di dada. Razali bukan sekadar lelaki ladang biasa, dia ada sejarah yang besar dan berbahaya. Aku terkejut. Apa maksud nenek? Nenek mula bercerita tentang masa lalu Razali, tentang bagaimana dia pernah terlibat dalam konflik keluarga yang rumit di kampung asalnya di Hulu Perak. Johan bukan hanya musuh biasa, dia sebahagian dari kumpulan yang dah lama berhasrat untuk membalas dendam pada keluarga Razali. Nenek menjelaskan dengan suara yang penuh emosi.
Razali melarikan diri ke sini bukan hanya untuk cari kehidupan tenang, tapi juga untuk lindungi diri dan orang yang dia sayang. Aku coba mencerna semua itu, rasa takut bercampur dengan simpati. Tapi bagaimana dengan Hafiz? Kenapa ada orang kata dia tidak seperti yang aku sangka? Nenek pandang aku lama. Hafiz, dia bukan siapa yang kau fikirkan. Nah, ada rahasia besar yang dia sembunyikan, dan itu boleh membahayakan kau. Aku rasa seluruh dunia seperti berpusing. Semua yang aku percaya, semua yang aku harapkan, seolah-olah dipertikaikan. Nenek menarik aku ke dalam pelukan. Jangan risau, nenek akan bantu kau. Tapi kau kena kuat, dan kau kena pilih siapa yang benar-benar layak dapat kepercayaan kau. Selepas perbualan itu, aku mula memerhati setiap pergerakan Razali dan Hafiz dengan lebih teliti. Razali, dengan senyuman yang jujur dan mata yang penuh kasih sayang, seringkali kelihatan letih dan berat memikul beban rahsia. Hafiz pula, dengan sikap mesra dan mudah didekati, ada kalanya menunjukkan sisi gelap yang tidak pernah aku jangka. Suatu malam, aku terdengar bisikan di luar rumah nenek. Aku keluar perlahan dan nampak Hafiz sedang berbual dengan seorang lelaki yang aku tidak kenal. Mereka berbincang dengan suara rendah, dan aku dapat menangkap kata-kata seperti rahasia, perancangan, dan jangan biar Aisyah tahu. Jantung aku berdegup laju, dan aku tahu aku telah terserempak dengan sesuatu yang berbahaya. Aku kembali ke dalam rumah dengan hati yang penuh tanda tanya. Aku tahu aku perlu bertindak, tapi aku juga takut dengan akibatnya. Aku duduk di beranda, memandang langit malam yang gelap, dan berfikir tentang apa yang aku perlu lakukan seterusnya. Aku tahu aku tidak boleh terus hidup dalam ketakutan, tapi aku juga tahu, setiap langkah yang aku ambil akan membawa aku lebih dekat kepada kebenaran yang mungkin menyakitkan. Aku teringat kata-kata nenek, kau kena pilih siapa yang benar-benar layak dapat kepercayaan kau. Dan aku tahu, pilihan itu bukan mudah. Aku harus hadapi kegelapan dan mencari cahaya dalam kehidupan yang penuh misteri ini. Tapi aku juga tahu, aku tidak boleh lakukan semuanya seorang diri. Aku perlukan bantuan, dan aku perlu berani untuk percaya. Apa yang aku tidak sadar, malam itu menjadi permulaan kepada satu siri peristiwa yang akan mengubah hidup aku dan semua yang aku sayangi. Dan di tengah-tengah kegelapan itu, aku harus mencari cahaya yang mampu membimbing aku keluar dari labirin rahasia dan tipu daya. Namun, adakah aku cukup kuat untuk menghadapinya? Dan siapakah sebenarnya yang boleh aku percaya? Semua persoalan itu masih tergantung, menunggu jawaban yang belum pasti. Malam itu, setelah tersentuh dengan rahasia nenek tentang Razali dan hasrat dendam yang membayangi hidup kami, aku rasa seolah-olah dunia aku mula runtuh. Tapi aku tahu aku tidak boleh tunduk pada ketakutan. Aku perlu berani, walaupun langkahku penuh dengan ketidakpastian dan risiko yang mengintai di setiap sudut. Keesokan harinya, aku buat keputusan untuk berhadapan dengan Hafiz secara terus. Aku mahu tahu kebenaran, tanpa lagi bayang-bayang keraguan yang membelenggu hati aku. Aku menunggu di tepi jalan kecil yang menuju ke ladang nenek, tempat biasa kami bertemu. Bila Hafiz muncul dengan senyuman yang biasa, aku tarik nafas dalam dan mula bertanya, "Hafiz, aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan. Tolong jangan berbohong lagi." Wajah Hafiz berubah sedikit tegang, tapi dia cuba menenangkan aku. "Aisyah, aku faham kau risau, tapi aku tak pernah berniat nak lukakan kau." Aku pandang matanya, cuba membaca isi hatinya. "Kenapa engkau sembunyikan perkara penting dari aku?" Aku tanya lagi. Hafiz mengeluh. "Semuanya bermula sebelum aku datang ke kampung ini. Aku ada masalah dengan keluarga aku. Ada orang yang nak ambil kesempatan pada aku, dan aku takut kau akan terlibat. Aku rasa hati aku berbelah bahagi. Aku mahu percaya dia, tapi aku juga tahu aku perlu lebih berhati-hati. Kalau kau sayang aku, kau kena jujur. Aku tak nak hidup dalam bayang-bayang rahsia." Aku beritahu dia dengan suara tegas. Hafiz mengangguk, "Aku janji akan cuba jujur dengan kau." Namun perasaan aku dengan Razali masih kuat. Aku tahu dia orang yang aku percayai sepenuh hati, walaupun rahsia yang dia simpan begitu berat. Aku berjumpa dengan Razali di ladang, dan kami berbincang panjang tentang segala yang berlaku. "Razali, aku takut kehilangan kau." Aku mengaku. Dia memegang tangan aku erat. "Aisyah, aku juga takut. Tapi aku takkan biar sesiapa pisahkan kita."
Hari-hari seterusnya terasa seperti permainan emosi yang kompleks. Aku berusaha mencari jalan untuk menyelesaikan konflik yang melanda hidup aku, antara cinta, kepercayaan, dan rahasia yang semakin menekan. Aku juga mula merasakan ada sesuatu yang tidak kena dengan Hafiz, walaupun dia cuba menunjukkan sisi terbaiknya. Suatu malam, aku terdengar suara-suara di luar rumah nenek. Aku keluar secara perlahan dan melihat Hafiz sedang berbual dengan seorang lelaki yang aku kenal dari kampung sebelah. Mereka kelihatan serius dan penuh perancangan. Aku cuba mendekat untuk mendengar, tapi mereka cepat-cepat beredar apabila menyedari kehadiranku. Aku kembali ke dalam dengan hati penuh tanda tanya. Aku tahu aku perlu berhati-hati, tapi aku juga rasa aku sudah terlalu jauh dalam permainan ini. Aku merenung langit malam yang penuh bintang dan berdoa agar aku diberi kekuatan untuk menghadapi apa sahaja yang bakal datang. Namun, aku tidak sedar, malam itu adalah permulaan kepada kejutan yang lebih besar. Suatu rahasia yang akan mengubah segalanya, menguji kepercayaan dan cinta aku kepada Razali dan juga kepada diri sendiri. Aku tahu, aku harus bersiap sedia, kerana apa yang berlaku selepas ini akan menentukan masa depan aku dan semua yang aku sayangi. Adakah aku akan mampu bertahan, atau adakah rahasia yang tersembunyi itu akan memusnahkan segala-galanya? Jawapan itu masih tersembunyi dalam gelap malam, menunggu masa untuk terungkap. Tidak pernah aku bayangkan malam itu akan membawa gelombang ketegangan yang begitu dahsyat, seolah-olah seluruh dunia aku bergegar dalam sekelip mata. Semua rahasia yang selama ini tersembunyi mula terbongkar satu persatu, mencipta konflik yang melampaui segala jangkaan aku selama ini. Ketika aku pulang dari ladang selepas membantu Razali membersihkan kawasan, aku terdengar suara-suara keras dari dalam rumah nenek. Aku mendekat perlahan dan terdengar perbualan antara Razali dan Hafiz yang semakin memuncak. "Kau tak boleh terus berbohong pada dia, Hafiz." Suara Razali tegas, penuh kemarahan yang tersembunyi selama ini. "Aisyah berhak tahu siapa engkau sebenarnya." Hafiz membalas dengan nada dingin. "Kalau engkau nak tahu, Razali, aku bukan seperti yang kau sangka. Aku datang ke sini bukan untuk membahayakan Aisyah, tapi untuk selesaikan masalah aku sendiri. Tapi kau pula yang cuba lindungi rahasia yang lebih gelap." Aku terpaku di situ, hati berdegup kencang, mendengar perbualan yang langsung aku tak sangka akan terjadi. Ketegangan mereka semakin menjadi-jadi, suara mereka semakin keras, dan aku rasa seolah-olah dunia akan runtuh di sekeliling aku. Aku melangkah masuk ke dalam rumah, menatap kedua-duanya dengan mata penuh air. "Berhenti, aku berhak tahu kebenaran." Aku terjerit, suara aku bergetar antara marah dan sedih. Razali dan Hafiz diam, pandanganku bertukar antara mereka. "Baiklah, Aisyah," Razali mula. "Aku akan ceritakan semuanya." Dia menarik nafas panjang dan mula membuka kisah yang selama ini dia simpan rapat. Tentang dendam lama, hutang keluarga, dan konflik yang melibatkan Johan dan kumpulannya. Tentang bagaimana Hafiz sebenarnya mempunyai kaitan dengan masa lalunya yang gelap, dan bagaimana kedua-dua mereka terperangkap dalam permainan yang lebih besar dari yang aku bayangkan. Hafiz pula, dengan suara yang penuh penyesalan, mendedahkan bahawa dia terpaksa berbohong dan menyembunyikan kebenaran kerana takut kehilangan aku. Dia pernah terlibat dengan kumpulan yang sama dengan Johan, tapi sudah cuba lari dan berubah. Namun bayangan masa lalunya terus menghantui dan mengancam keselamatan kami. Aku terduduk, air mata mengalir tanpa henti. Semua yang aku percaya, semua yang aku sayang, rasa seperti direntap dan dirobek. Tapi di tengah kekalutan itu, aku juga rasa lega, kerana akhirnya kebenaran terbongkar. Aku tahu aku perlu kuat, bukan sahaja untuk diri aku sendiri, tapi juga untuk Razali dan Hafiz yang kini memerlukan aku lebih dari sebelum ini. Malam itu, kami bertiga duduk bersama, berbual panjang dalam keheningan yang penuh keikhlasan dan pengakuan. Aku belajar bahawa cinta bukan sahaja tentang keindahan, tapi juga tentang menerima segala kekurangan dan kesilapan, tentang keberanian untuk memaafkan dan memulakan semula. Namun, walaupun kebenaran sudah terungkap, aku tahu perjalanan kami belum selesai. Rahasia dan konflik mungkin sudah mula reda, tapi cabaran yang lebih besar masih menanti. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah cukup kuat untuk terus berjuang? Dan apakah cinta kami mampu mengatasi segala rintangan? Malam itu menjadi titik puncak dalam kisah aku, sebuah babak yang penuh dengan emosi dan ketegangan yang tidak akan aku lupa.
Tapi aku tahu, selepas ini, hidup aku akan berubah selamanya, dan aku harus bersedia menghadapi apa sahaja yang bakal datang. Malam itu, setelah segala rahasia dan pengakuan terungkai, aku duduk termenung di beranda rumah nenek, memandang langit yang gelap bertabur bintang. Hati aku penuh dengan perasaan bercampur baur, lega karena kebenaran sudah diketahui, tapi juga risau akan masa depan yang masih belum pasti. Aku tahu, walaupun semua sudah jelas, cerita kami belum berakhir. Razali datang menghampiri aku dengan langkah perlahan. Dia duduk di sebelah, memegang tangan aku erat. Aisyah, kita sudah lalui banyak bersama. Aku janji akan jaga engkau, tak kira apa pun yang berlaku. Aku tersenyum, walaupun masih ada keresahan yang belum hilang. Aku juga mahu bersama kau, Razali. Tapi aku takut kalau semuanya akan berakhir dengan kehilangan. Kami berdua diam, membiarkan malam yang sunyi menyelubungi kami. Angin malam menyapu perlahan daun-daun pokok jambu, bunyi alam sekitar yang tenang seolah memberi ruang untuk kami bernafas dan berfikir. Aku tahu, cinta kami diuji bukan hanya oleh masa lalu yang gelap, tapi juga oleh ketidaktentuan masa depan yang penuh cabaran. Keesokan harinya aku mengemas barang untuk kembali ke Kuala Lumpur. Perasaan berat meninggalkan kampung nenek yang sudah menjadi sebahagian dari hidup aku kini bercampur dengan harapan. Aku tahu aku akan rindu suasana tenang, bau tanah basah, dan terutama sekali Razali. Tapi aku juga sadar perjalanan aku masih jauh dan takdir belum selesai menulis cerita kami. Sebelum aku berangkat, nenek memegang tangan aku erat. Aisyah, cinta yang baik itu seperti sungai yang mengalir. Kadang deras, kadang tenang, tapi sentiasa mencari jalan ke laut. Jangan takut untuk ikut arus, tapi ingatlah di mana rumahmu. Aku menangis, rasa terharu dengan kata-kata bijak nenek yang akan aku bawa sepanjang hidup. Di pintu pagar, Razali berdiri dengan senyuman kecil, membawa sejambak bunga kampung yang segar. Ini untuk engkau sebagai tanda aku akan tunggu kau balik, katanya perlahan. Aku terima bunga itu, hati bergetar. Aku janji akan kembali, Razali. Ini bukan selamat tinggal. Ketika aku melangkah meninggalkan kampung, aku tidak menoleh ke belakang. Aku tahu, walaupun jarak memisahkan kami, ikatan hati kami tidak akan pernah putus. Aku membawa bersama kenangan indah, rahasia yang telah kami kongsi, dan harapan yang membara. Namun di dalam hatiku, ada satu misteri yang belum terungkap sepenuhnya. Siapakah sebenarnya Hafiz? Apa yang tersembunyi dalam masa lalunya yang belum kami ketahui? Dan adakah bayangan Johan akan muncul kembali untuk menguji kekuatan cinta kami? Cerita aku di kampung nenek mungkin sudah sampai ke penghujung bab ini, tapi aku tahu, perjalanan hidup aku masih penuh dengan liku dan kejutan. Setiap langkah membawa aku lebih dekat kepada jawaban yang aku cari, dan mungkin juga kepada sebuah cinta yang lebih sempurna. Aku tinggalkan kalian dengan satu soalan, apakah cinta mampu bertahan walau dilanda badai rahasia dan pengkhianatan? Dan adakah aku akan temui jawaban itu suatu hari nanti? Sampai sini dulu kisah aku, tapi percayalah banyak lagi cerita yang menunggu untuk disingkap. Terima kasih kerana sudi mendengar dan berkongsi perjalanan hidup aku. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk cerita-cerita yang lebih mendebarkan. Jumpa lagi.